turun, kluster Siva Gangga, Pekan Napuh beransur pulih. Sorok petung di celah pintu kereta, helah terbaharu penyeludup. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 12 Jun 2021 bersama saya Farhana Bila Fathurazi dan rakan jurubahasa isyarat Samuel Chiu. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Baik, lintas langsung negeri-negeri bakal mengambil tempat seperti biasa dalam berita wilayah. Kita akan mulakan lintas langsung bersama-sama Inisia Daulus dari negeri di bawah Bayu. Antara fokusnya PKPD Lorong 1 Taman Pasir Putih Putatan bermula hari ini. Nursila Talaha dari Bumi Kenyalan pula akan membawa tumpuan berkaitan pemerkasaan program imunisasi COVID-19 di Sarawak. Akhir sekali, perkongsian menarik mengenai perkembangan kawasan tercetusnya kluster Siva Gangga di Kedah, putrianya dan banyak lagi bersama Siti Zaidah Osman. Terus setia bersama Berita Wilayah. Ujian saringan COVID-19 melibatkan penduduk kawasan PKPD Kampung Ketil, Bengkalan Kubur, Kelantan dijangka selesai hari ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Wan Roslan Wan Hamad, sehingga semalam, lebih 700 penduduk sudah menjalankan ujian saringan di Sekolah Kebangsaan Bengkalan Kubur 1. Menjangkakan hampir semua penduduk iaitu seramai 1,357 orang akan selesai menjalani ujian saringan itu pada hari ini. Jadi diorang ni dari sudut disiplin okeylah, alhamdulillah. Bagi kerjasama yang terbaik. Jadi setakat kemarinnya 792 telah disuat test, hanya satu sahaja yang positif. Alhamdulillah lah. Maknanya kalau keadaan kini berterusan, sejak lebih cepat penyakit ini, wabak ini, pandemik ini dapat kita selesaikan. Setakat ini katanya penduduk memberi kerjasama sepenuhnya untuk berbuat demikian sejak Khamis lepas. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita selepas menyerahkan 600 bungkusan makanan keperluan asas kepada penduduk yang dikenakan PKPD di sekatan jalan raya di Kampung Ketil, Bengkalan Kubur, Tumpat. 3 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di bawah seliaan Kerajaan Negeri Sembilan telah dibuka di Kuala Pilah, Port Dickson dan Mantin. PKRC yang disediakan untuk pesakit positif kategori 1 dan 2 tanpa gejala atau gejala ringan itu mendapat sokongan luar jangkaan daripada pelbagai pihak. Ikuti laporan disediakan Nur Ashikin Harun. Petugas dari pelbagai agensi turut sama berjuang dalam memastikan pengoperasian ketiga-tiga PKRC itu berjalan lancar. Walaupun sedar dengan risiko dan cabaran yang bakal dihadapi, namun setiap agensi terlibat tetap komited dalam tugasan agar kebajikan pesakit terus terpelihara. Tanggungjawab mereka bukan sahaja menjaga rutin jadual pemakanan pesakit dan memastikan persekitaran pusat kuarantin selesa, malah psikologi pesakit juga turut diberi perhatian. Selain itu, pesakit akan dipantau secara berkala dan jika tahap kesihatan mereka menurun dan memasuki kategori 3 atau 4, pesakit akan terus dihantar ke mana-mana hospital berdekatan. Mereka inilah antara wira yang tidak didendang dalam kita mendepani COVID-19. Cabaran yang petugas itu ialah mereka yang menghantar makanan.
mereka makan. Kita tahu kita sini ada 8 tingkat. Kita akan hantar makanan. Makan kita 3 kali lah kita hantar. Tapi dia makan 4 ke 5 kali kan. Untuk makan malam tu kita sekali dengan dia punya supper makan malam. So dia hantar 3 kali lah. So mereka kena fully PPE. APM selaku urusia juga, kami menguruskan pengurusan data-data dan menghantar keseluruhan pelaporan harian PKRC dan juga kontin station di seluruh Negeri Sembilan. Kita akan kumpulkan data untuk disampaikan kepada pengurusi dan juga pihak pusat. Di sini kita memang buat pemantauan secara berkala untuk setiap pesakit. Di zon operasi sana memang ada petugas yang ditempatkan di setiap aras lah. Kita ada 8 aras. Petugas yang bertugas di setiap aras tu memang ada yang ditempatkan di situ. Biasanya kita buat secara berkala 2 kali sehari lah pemeriksaan pesakit. Dengan kekuatan anggota daripada pelbagai agensi, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 mampu menempatkan pesakit COVID-19 yang berisiko rendah yang mengalami gejala ringan dengan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara berkala sehingga mereka dibenar keluar dari pusat ini. Dalam pada itu, bagi menampung jumlah pesakit COVID-19 di Negeri Sembilan yang semakin bertambah, kerajaan negeri dengan kerjasama pihak swasta menubuhkan satu lagi PKRC swasta dinilai. Mega Klinik Zahran melihat ini adalah ruang dan peluang untuk mereka bersama-sama membantu kerajaan dalam menghadapi pandemik ini. Kita juga ada PKRC swasta yang telah memulakan operasi pada 8 Jun 2021 yang lepas, iaitu semalam, iaitu Mega Klinik Zahran yang beroperasi di PKRC swasta dengan kapasiti 200 katil dan insya-Allah hari ini kapasiti tersebut akan ditingkatkan menjadi 600 katil. Ini swasta. Pihak swasta yang 100% diuruskan oleh pihak swasta. Kita memang faham yang nak buat pusat kuarantin swasta ni bukanlah satu perkara yang mudah lah. Dengan kos, kita nak buat bangunan, kita nak sediakan fasiliti, kaki tangan dan sebagainya. Tapi macam saya tekankan tadi, ini adalah tanggungjawab bersama yang kita ambil. Kita nak bersama dengan kerajaan untuk bebaskan negara daripada COVID-19. So inilah masa dia untuk kita sama-sama menyumbang semula kepada kerajaan Malaysia dan kita bantu untuk membendung penularan COVID ini. Nura Syikin Harun, Berita RTM. Pelbagai taktik diguna penduduk Ketum rentas sempadan demi melepasi sekatan jalan raya SJR PKP 3.0. Terbaru bungkusan kecil berisi daun ketum disembunyikan di celah dinding pintu kereta yang ditemui dalam 2 kejadian berasingan petugas di SJR Kaki Bukit Perlis. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar Superintendent Saifuddin Aslan Abbas, pemeriksaan ke atas sebuah kereta yang dipandu lelaki berusia 23 tahun menemukan 112 bungkusan dengan berat keseluruhan 25 kg sekitar 4.30 petang semalam. Manakala pada 9.45 malam tadi, 130 bungkusan ketum ditemukan dalam sebuah kereta dipandu lelaki berusia 38 tahun di SGR yang sama. Tegas beliau, polis memandang serius taktik terbaru penyeludup dan akan memastikan pemeriksaan lebih ketat dilakukan. Kedua-dua pemandu berserta daun ketum dan kenderaan terbabit diserahkan kepada Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Padang Besar untuk tindakan lanjut. Di Perak, seorang nelayan ditemui lemas selepas terjatuh di perairan Pulau Pangkor berhampiran pelantar syarikat Kampung Masjid pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 pagi itu, mangsa yang berusia 36 tahun dikatakan cuba mengambil takung ketam di lokasi berkenaan sebelum terjatuh. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Nur Omar Sapi berkata, siasatan mendapati tiada unsur jenayah dikesan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Manjung untuk tindakan lanjut. Baik, untuk perkembangan cuaca dalam negara langsung dari Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Atikah Marziah Mukhtar. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada ribut tropika Koguma yang kini berada di sekitar kawasan perairan Vietnam bergerak ke arah tenggara menghampiri Hanoi, Vietnam dengan kelajuan kira-kira 20 km per jam. Dan secara tidak langsung, ribut tropika ini juga sedikit sebanyak telah memberikan kesan pada keadaan angin kencang dan juga laut bergelora di sekitar kawasan perairan rantau negara. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 14 Jun ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil. Seterusnya, merujuk pada paparan imej satelit semasa, diperhatikan kelompok awan aktif ketika ini lebih tertumpu melibatkan negeri-negeri di pantai barat Semenanjung juga di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah yang secara amnya menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej gemar radar semasa juga diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor, dan kelompok awan yang membawa hujan ini bertiup ke arah barat dari arah barat dengan memberi kesan pada keadaan cuaca lembap melibatkan negeri Pahang pada petang ini. Dan secara amnya keadaan hujan lebat beserta ribut petir ini dijangka masih lagi boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri Sabah, Limbang dan juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak yang juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menolak vaksin mungkin kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, maka dia sama macam kita membunuh diri. Hampir juga saya ditebuk leher, paru-paru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan. Saya terpaksa dipengsankan sekali lagi. Covid tu memang efek dia tu memang nauzubillah. Kalau boleh kita elak, kita elak. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan inisial Daulus di Kota Kinabalu. Antara perkongsiannya, Sabah sekat sementara ekspor besi buruk dan PKP di Lorong 1 Taman Pasir Putih Putatan bermula hari ini. Teruskan inisial. Baik, terima kasih Farhana Bila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah menyekat buat sementara waktu aktiviti ekspor besi buruk untuk memastikan bahan mentah yang mencukupi bagi mengekalkan operasi industri keluli tempatan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata larangan itu akan ditamatkan apabila mekanisme untuk pengenaan cukai jualan negeri sebanyak RM200 per tan metrik ke atas ekspor besi buruk dirumuskan.
Bagaimanapun, Datuk Haji Jim memaklumkan ekspor logam sekerap seperti tembaga, aluminium, logam berharga seperti platinum, emas, titanium dan keluli tahan karat dikecualikan daripada larangan tersebut. Dalam kenyataannya, kerajaan negeri mengambil keputusan berkenaan kerana terdapat kekurangan bahan mentah untuk pengeluaran bilet dan rebar di Sabah. Datuk Haji Jian juga Menteri Keuangan Negeri berkata, industri keluli memberi sumbangan besar kepada ekonomi Sabah dan pada masa ini menyediakan 500 pekerjaan dengan gaji bulanan purata RM2,000 setiap pekerja. Cubaan 3 pendatang asing untuk masuk ke daerah Tawau secara haram gagal apabila ditahan oleh sepasukan anggota Eastern Sabah Security Command ESCOM yang sedang melakukan rondaan op cegah parti OCP daratan di daerah berkenaan pagi tadi. Menurut kenyataan Komander ESCOM DCP Dato' Ahmad Fuad Othman, mereka yang disyaki baru tiba dari negara jiran itu ditahan ketika menaiki sebuah kenderaan di Kampung Hidayat, Batu Empat, Jalan Apas Tawau pada 5.20 pagi. Semasa melakukan rondaan, sepasukan anggota keselamatan terdiri daripada 6 anggota Pasukan Gerakan Am PGA, Batalion 14, 5 anggota 6 RAMD ATM, diketuai anggota ESCOM menahan kenderaan mencurigakan tersebut, termasuk seorang pemandu bersama 2 lelaki dan 1 wanita. Turut ditahan seorang tekong darat warga tempatan disyaki terlibat dalam aktiviti berkenaan, manakala kenderaan digunakan dalam aktiviti tersebut turut disita dianggarkan bernilai RM20,000. Kesemua suspek berumur antara 25 hingga 57 tahun dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Immigration 1959-63 Pindaan 2002. Lorong 1 Taman Pasir Putih Putatan antara lokaliti yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini hingga 25 Jun depan berikutan penularan jangkitan COVID-19 di kawasan tersebut. Pegawai Daerah Putatan Zainuddin Haji Awang berkata, PKPD di lokaliti itu melibatkan kira-kira 300 penduduk daripada 43 ketua isi rumah. Untuk makluman, pada hari ini kita mula agihkan bantuan bakul makanan kepada selama 43 kir ini yang akan diketuai oleh Jabatan Perkhidmatan Kebajikan. Dan sekarang ini pun kita sudah mula agih-agihkan lah dari pintu ke pintu lah. Kemudian untuk saringan COVID ini akan dilaksanakan oleh KKM bermula pada esok 13 hari bulan. Zainuddin ditemui media selepas meninjau kawasan berkenaan di Putatan. Dalam pada itu, hebahan pemahaman PKPD akan dilakukan Jabatan Penerangan Sabah. Sebenarnya Jabatan Penerangan lebih kepada membuat hebahan supaya rakyat faham kenapa PKPD ini dilaksanakan di tempat ini. Selain daripada itu, kita juga menghebahkan dari segi SOP yang perlu diamalkan oleh masyarakat di sini dan juga keseluruhan masyarakat di negeri Sabah inilah. Untuk yang kawasan yang PKPD ini, kita akan mengawal ketat keluar masuk lah daripada orang luar dan orang dalam lah penduduk di sini. So biasanya kalau penduduk di sini yang ingin keluar, mereka perlu mengeluarkan surat lah untuk keluar masuk. Setakat ini pelaksanaan kawalan melibatkan 6 anggota keselamatan termasuk PDRM, ATM dan Rela. Golongan pelajar kategori B40 di Sabah menikmati bantuan kemudahan komputer riba inisiatif Kerajaan Negeri melalui bantuan Ihsan Komputer Baik dan Kerajaan Persekutuan menerusi Yayasan Hasanah Program Cerdik Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Bantuan komputer tersebut bertujuan memudahkan pelajar-pelajar di negeri ini melaksanakan tugasan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR khususnya golongan kurang berkemampuan. Jabatan Pendidikan Negeri merakamkan penghargaan dengan inisiatif Kerajaan Negeri dan Persekutuan tersebut yang sentiasa memberi keutamaan terhadap keperluan pendidikan di negeri ini. Sekarang ni peranti-peranti itu sudah sampai di sekolah dan sedang ada yang telah siap diagihkan kepada murid, ada yang masih dalam proses pengagihan. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, warga sekolah dan ibu bapa di Kota Marudu menyambut baik usaha berkenaan.
untuk memudahkan PDPR dan juga akses internet. Sebab ini akan menyelesaikan salah satu masalah selama ini, iaitu pelajar-pelajar kami terpaksa berkongsi device dengan satu keluarga itu kan, terpaksa mereka berkongsi adik-beradik. Dan ini juga akan memudahkan pelajar melaksanakan tugasan mereka tanpa gangguan. Membantu para pelajar untuk kekal bersama guru-guru dalam pembelajaran secara maya. Dan kita faham bahawa murid-murid terutama di negeri Sabah ini, di pedalaman, kemungkinan mereka ini tidak mempunyai peranti yang mencukupi disebabkan oleh adik-beradik yang ramai ataupun jadual yang sama dalam kalangan adik-beradik. Saya sendiri pernah rasa macam mana susahnya menggunakan telefon berbanding menggunakan laptop yang lebih paparannya lebih besar berbanding telefon pintar. Bantuan tu sangat baiklah untuk pelajar-pelajar yang akan memiliki peperiksaan yang besar seperti SPM, sebab dia akan membantu pelajar dari segi pelajaran dan pelajar tu tak perlu kongsi telefon dengan ibu bapa dan ia sangat sesuai lah dengan musim pandemik COVID-19 ni kan. Saya amat berbesar hati dan berterima kasih kepada kerajaan. Kadang-kadang agak mustahil kita untuk mendapatkan sebuah laptop, apalagi kalau kadang-kadang gaji kita di bawah 1,000. Jadi saya amat menyokong dan agar usaha kerajaan diteruskan di masa akan datang. Di bawah inisiatif baik, kerajaan negeri membekalkan 10,000 komputer riba kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM tahun 2021. Sementara 29,544 pelajar sekolah rendah dan menengah akan mendapat komputer riba melalui Yayasan Hasanah KPM. Penjawat Awam Negeri menyambut baik pengumuman kerajaan negeri melaksanakan potongan gaji untuk disumbangkan kepada tabung bencana negeri COVID-19. Ia melibatkan pengurangan sebahagian daripada imbuhan tetap kerajaan ITK atau imbuhan tetap khidmat awam ITKA, membabitkan penjawat awam grade 29 hingga grade terus. Kaki tangan awam sememangnya tulang belakang kerajaan dalam melaksanakan pelbagai polisi. Dalam konteks pemberian sumbangan melalui pemotongan elaun-elaun kerajaan, saya melihat ianya sebagai salah satu bentuk sokongan berterusan daripada kaki tangan awam yang tidak terlibat secara langsung di lapangan dalam memerangi pandemik COVID. Ini menunjukkan kebersamaan di antara penjawat awam dalam membantu kerajaan menangani dan memerangi COVID-19 ini. Semoga sumbangan daripada penjawat awam ini mampu membantu golongan-golongan yang terkesan akibat daripada pandemik ini. Saya sangat setuju ini kerana di musim pandemik ini semua golongan masyarakat sangat terjejas, terlebih-lebih yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Sebagai penjawat awam, saya sangat-sangat menyokong usaha yang dilakukan oleh kerajaan sekiranya ia dapat membantu mengurangkan beban kepada golongan ini. Saya bersetuju dan menyokong penuh inisiatif kerajaan serta keprihatinan penjawat awam negeri Sabah dalam pelaksanaan pemotongan sebahagian daripada gaji mereka untuk diberikan sebagai sumbangan kepada tabung bencana negeri COVID-19. Potongan gaji ini dilaksanakan selama 2 bulan bermula Jun hingga Julai 2021. Bagaimanapun ia tidak melibatkan kaki tangan syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri. Terminal feri menumbuk Labuan lengang tanpa kehadiran penumpang maupun kenderaan persendirian sama ada menuju ke wilayah Persekutuan Labuan atau ke Tanah Besar Sabah sejak terdapat jangkitan COVID-19 varian India di wilayah berkenaan. Ketika ditemui RTM, Pegawai Pelabuhan Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Menumbuk, Saiful Nizam Muhammad Zain berkata operasi hanya melibatkan perkhidmatan penting seperti membawa keperluan bekalan barangan harian dan makanan dari negeri ini ke wilayah tersebut. Setakat ni, sejak PKP, tidak ada isu lah yang daripada pengguna. Mereka semua mematuhi SOP dan kebenaran apa yang telah ikut SOP yang telah ditetapkan. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0, operasi feri kenderaan ke Labuan hanya 5 pelayaran bermula 6 pagi hingga 4.30 petang.
Baik, sekian paparan dari Sabah petang ini. Utamakan SOP dan amalkan kawalan kendiri. Kita jaga kita kembali bersama Farha Nabila. Silakan Farha. Terima kasih Inisia. Seterusnya kita ikuti pula perkembangan dari bumi Kenyalang. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus diperkasa di Sarawak langsung dari Kuching bersama Nosila Talaha. Silakan. Terima kasih Farhan Nabila. Assalamualaikum dan salam hormat. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan di negeri ini terus rancak dilaksanakan. Di Sibu, beberapa pusat pemberian vaksin PPV beroperasi hari ini termasuklah PPV Stadium Tertutup Sibu, Klinik Kesihatan Jalan Lanang dan Klinik Kesihatan Sibu Jaya. Untuk perincian lebih lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi yang sudah bersedia di PPV Klinik Kesihatan Sibu Jaya. Silakan Hadi. Terima kasih Sheila di studio RTM Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan terus diperhebat di seluruh negara dan hari ini buat hari pertamanya Klinik Kesihatan Sibu Jaya turut telah dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin untuk orang awam bermula hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Helen Ambon yang merupakan penyelia jururawat kesihatan di Klinik Kesihatan Sibu Jaya ini untuk berkongsi mengenai proses vaksinasi yang mula berjalan di sini hari ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Selamat petang. Jadi, Puan, untuk Klinik Kesihatan Sibu Jaya ini, berapa banyak yang akan menerima vaksin mereka hari ini dan berapa kapasiti di klinik ini sebenarnya? Okey, untuk hari ini kita akan vaksinasi seramai 200 orang dan kapasiti adalah 150 sehingga 200 orang dan klinik ini akan menjalankan vaksinasi semasa hujung minggu sahaja. Jadi Puan, difahamkan sebuah lagi PPV akan dibuka di kawasan Sibu Jaya ini. Boleh Puan terangkan sedikit mengenai PPV yang akan dibuka ini dan berapa kapasiti PPV itu, Puan? Okey, untuk permulaan kita akan satu lagi PPV yang akan kita buka adalah di Dewan Serbaguna Sibu Jaya. Okey, kapasiti adalah seramai 600 orang dan sekiranya masih ada lagi masih ada lagi masa untuk kita teruskan vaksinasi, kita akan tambahkan lagi kepada 800 orang lah dalam satu hari. Jadi Puan, golongan sasar untuk divaksin di dua PPV ini untuk mereka yang tinggal di kawasan mana, Puan? Okey, golongan sasar yang kita akan bagi vaksin terutamanya untuk penduduk di Sibu Jaya khasnya dan ada juga yang dari kawasan luar Sibu Jaya di mana mereka akan diberi temujanji dan ditetapkan oleh MySejahtera lah. Jadi Puan, nasihat Puan kepada mereka yang mungkin sedang menunggu tarikh untuk menerima temujanji vaksinasi mereka, Puan. Okey, untuk yang sedang menunggu tarikh untuk diimunisasi, kita sila bersabar sebab giliran anda memang akan dipanggil tidak lama lagi. Sebab vaksin kita akan bertambah dari masa ke semasa dan kita akan bagi untuk semua orang lah. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Jadi sekian saja lintas langsung kami dari Klinik Kesihatan Sibu Jaya hari ini. Lindung diri, lindung semua. Kita kembali bersama Sheila di studio RTM Kuching. Silakan Sheila. Terima kasih Al-Hadi. Sementara itu, proses pemberian vaksin COVID-19 di PPV Dewan Masyarakat Engkelili Sri Aman lancar. Seramai 45 kaki tangan, Kementerian Kesihatan, anggota polis, rela, Angkatan Pertahanan Awam dan para sukarelawan terlibat dalam proses pemberian vaksin tersebut. PPV Dewan Masyarakat Engkelili menyasarkan pemberian vaksin kepada 250 individu dan jumlah tersebut dijangka meningkat kepada 300 orang minggu depan.
Sebab vaksin ini dapat adalah salah satu cara untuk membendung jangkitan COVID-19. Jadi baguslah untuk vaksin, jangan takut dengar yang isu-isu mengatakan apa-apalah. Sama nama situ. Si sakit juga cuci off dah. Takut jarum sebenarnya. Bukan daknya takut apa. Selain PPV Dewan Masyarakat Angkelili, 2 lagi PPV yang mula beroperasi di bahagian Sri Aman ialah PPV di Pejabat Daerah Kecil Lingga dan PPV Dewan Sri Pantu di Pantu. Proses pemberian vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Dewan Masyarakat Tebeduk juga berjalan lancar. Sebahagian besar penduduk yang menerima suntikan vaksin di PPV tersebut adalah individu yang telah mendaftar melalui ketua kampung dan ketua kaum masing-masing. Seramai 500 penduduk disasarkan menerima suntikan vaksin di PPV Tebeduk ini setiap hari mengikut agihan kampung yang dijadualkan oleh pihak Pejabat Daerah Tebeduk sehingga Ogos depan. Selain PPV Tebeduk, PPV Siburan juga mula beroperasi hari ini serta 2 lagi PPV akan dibuka iaitu di Balai Ringin dan Tebekang. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebeduk, Dato' Amar Michael Manin ketika ditemui pemberita di PPV Tebeduk gembira dengan maklum malas penduduk di kawasan tersebut untuk mendapatkan suntikan vaksin mereka. Setakat ini Syrian memang dari segi turnout, I think is very responsive. Very, very good. So we don't have anybody who don't want to be vaccinated. They are waited to be vaccinated. Ini bergantung kepada availability of vaccines. Jelasnya strategi pendaftaran penduduk melalui ketua-ketua masyarakat dan ketua kaum dilihat dapat mempercepat pendaftaran vaksin terutama bagi mereka yang mempunyai masalah capaian internet dan kebanyakan warga emas tiada telefon pintar. Penduduk di kampung Hulu Nyalau dan kawasan Samalaju Bintulu berharap mereka dapat disenaraikan secepat mungkin untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini berikutan pertambahan kes positif COVID-19 yang masih berlaku ketika ini. Rata-rata penduduk yang ditemui juga melahirkan keyakinan terhadap keberkesanan vaksin tersebut dan tidak takut untuk menerima suntikan. Saya tak takut lah. Karena saya sudah tua tu yang saya takut anak cucu saja. Saya tak kisah. Cuma anak cucu yang kita takut kena, itu yang kita kena takut. Kalau boleh percepatkan supaya orang-orang Kampung Nyalau ini mendapat vaksin yang cepat supaya penyakit-penyakit itu dapat kita kurangkan sedikit demi sedikit. Harapan itu disuarakan kepada Wakil Rakyat Samalaju Majang Renggi yang menghantar bantuan bekalan makanan Sarawak Kusayang ke Kampung Nyalau. Bagi penghulu Iban kawasan Sebau, penghulu Michael Lanyau, beliau yang sudah mendapat suntikan vaksin mengharapkan orang ramai khususnya masyarakat di Rumah Panjang dan pedalaman sedia menerima suntikan vaksin COVID-19. Awak ke kita bisa sakang batu buah kita awak ke penyakit nak rampit batu buah kita nyak tuju kita oleh kita ka bersungkit atau kita ka biji nyak awak ke jaga tubuh kita awak ke kita nak rampit penyakit COVID-19 tu. Kerajaan Sarawak melalui pelbagai agensi bertanggungjawab sedang mempergiatkan usaha vaksinasi bagi mencapai sasaran sehingga 80% penduduk yang menerima suntikan vaksin selewat-lewatnya Ogos ini. Bekalan minyak masak bersubsidi di negeri ini sentiasa mencukupi. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak Morgan anak lelaki Arumugam dalam satu kenyataan media memberitahu hampir 4,000 tan metrik minyak masak bersubsidi diedarkan setiap bulan di seluruh negeri termasuk di kawasan luar bandar.
Jelasnya seramai 13 syarikat pembungkus minyak masak beroperasi di negeri ini meliputi kawasan Kuching, Bintulu dan Miri. Tambahnya seramai 402 orang pemborong telah dilantik bagi memastikan bekalan minyak masak bersubsidi dan tidak bersubsidi terdapat di pasaran serta mudah diperolehi. Di samping itu, 271 peruncit daerah terpilih dan 84 pemborong daerah terpilih juga dilantik bagi memastikan barangan keperluan asas termasuk minyak masak tidak terputus bekalan di pasaran. Menurut Morgan lagi, KPDN HEP sentiasa melakukan pemantauan bagi memastikan tiada pihak mengaut keuntungan tinggi dan tidak munasabah sehingga mengakibatkan peningkatan harga barangan di pasaran khususnya di saat negara sedang dilanda pandemik COVID-19. Pemantauan harian dilakukan setiap hari oleh 178 pegawai penguatkuasa dan 101 pegawai pemantau harga di seluruh cawangan KPDN HEP Negeri Sarawak. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farhana Bila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nursila Talaha. Perkembangan situasi ekonomi di Pekan Napoh selepas hampir setahun tercetusnya kluster Siva Gangga. Itu antara perkongsian lintas langsung dari Kedah bersama Siti Zaida Osman. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Pernah menggemparkan negara berikutan dikategorikan sebagai super spreader. Setelah hampir setahun kluster Siva Gangga berlalu, kegiatan ekonomi penduduk di kawasan tersebut kini beransur pulih. Namun menurut Setiausaha Jawatankuasa Pengerusi Keselamatan Kampung JPKK Pekan Napoh, Abdul Halim Ahmad, walaupun kegiatan ekonomi berjalan seperti biasa, tetapi aktiviti perniagaan masih terkesan. Menurutnya, golongan peniaga terpaksa meneruskan operasi walaupun stigma ketakutan terhadap virus itu masih ada. Takat lah ni kita kata orang pasal PKP lah dia bagi buat kerja. Macam tak macam Tengku. Tengku dia tak bekerja macam pergi bendang pada bagi, pergi menoreh pada bagi, semua kan. Penjagaan pun dia bagi. Cuma kita yang lah ni yang pasal PKP ni memanglah terjejeh menjaga ke apa kan. Tapi orang boleh buat kerja. Itu ya. Dalam pada itu, penduduk yang terkesan dengan kluster tersebut menyambut baik langkah Esko Kerajaan Negeri Halimatun Saadia Saad yang menyediakan program turun padang bagi program vaksinasi COVID-19 kebangsaan baru-baru ini. Pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kerana Wabi Kaitun memberi satu kejayaan lah untuk kawasan Napoh ini, di mana sebelum ni di sini dikenali sebagai kluster Siva Gangga. Jadi setelah tempoh hari inilah satu pengalaman untuk kita mengambil vaksin bagi mengatasi masalah COVID ni lah. Kluster PUI Siva Gangga dikategorikan sebagai super spreader dan merekodkan 45 kes diisytiharkan tamat pada 7 September 2020. Tiada pertalian darah bukan penghalang buat Subrahmayam Mani untuk terus membantu kebajikan jirannya yang hidup sebatang kara. Sikap mengambil beratnya jelas tergambar apabila dia berusaha membantu rakannya yang terlepas janji temu suntikan vaksin COVID-19. Yang ikuti telefon dia lah. Wih, itu 3 hari bulan you tak tahu. Dia kata tak ada, dia tak terima telefon number. Telefon mungkin tak tahu ada telefon ke macam mana dia lambat kan, tak tahu. So then Kiki kata tak apa, esok kita pukul 11 kita kena pergi tengok, tanya mereka tengok boleh bagi you cucuk tak. So kita try lah. Tadi dia bagi, dia kata gigi doktor bagi, so thank you lah. Kita dapat mai. Beliau ditemui ketika membantu M. Rajeshwari yang juga kenalan keluarganya sejak lebih 50 tahun lalu memenuhi janji temu di Pusat Pemberian Vaksin Kota Star dan Pokok Sena di Stadium Sultan Abdul Halim Al-Star. Menurut Mani, menjadi tanggungjawab beliau dan keluarga membantu memandangkan saudara rakannya itu di Kuala Lumpur dan luar negara. Bagi selamatlah. Sebab saya ada seorang. Tu saya kena vaksin sejak kecil, belajar sekali semua.
So they always take care of me lah. Rajeshwari yang tinggal di Simpang Kuala berharap hubungan beliau dengan keluarga Mani sentiasa mekar. Usaha yang berterusan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 dengan menjalani pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ternyata membuahkan hasil. Seorang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tahjar Alustar akhirnya memperoleh keputusan cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM. Muhammad Syukri Yusof yang merupakan anak sulung dari 3 beradik ini turut menjadi ketua dan penggerak buat rakan-rakannya untuk mengulang kaji pelajaran menerusi medium Google Meet. Selain itu, Syukri sentiasa mengambil inisiatif menyertai pelbagai program ilmiah antaranya Seminar Touch International College TIC dan Seminar Percuma Subjek Teras dan Sains PTTI. Pelajar sekolah harian ini memperoleh 8A bagi subjek Bahasa Melayu, Pendidikan Islam, Sejarah, Matematik, Sains, Pendidikan Visual, Prinsip Akaun dan Tasawur Islam. Seperti yang kita tahu, yang masa kerajaan dah tetapkan kuasa muka hanya 9 dan bulan 2. Tapi kerajaan dibenarkan kelas tambahan. Jadi pihak sekolah pun dia ambil inisiatif untuk buat jadual obor. So kata kita buat ikut tiap hari lah. Cuma Sabtu pun kita akan ikut juga. Kalau saya sendiri pun malam-malam pun saya akan buat kelas online dengan kawan-kawan melalui Google Meet atau tak pun dalam WhatsApp saja. Jadi usaha sama ni pun jadi membuahkan hasil. Jadi tak mengkhianati hasil sendiri lah. Selalu usaha duk bangun kadang-kadang tidur lewat duk baca buku. Satu duk ajak paksa kawan-kawan kat buat walaupun kadang mereka marah kat kita. Walaupun tinggal berjauhan dan terikat dengan SOP Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Kota Star, namun Syukri sempat berkongsi berita kejayaan dengan ibunya yang bekerja di Simpang 4 Alustar. Kejayaannya turut menjadi kebanggaan nenek yang membesarkannya. Dapat anak lah, dapat tu. Syukur Alhamdulillah lah. Untuk pemdoa tak mesti mayang tak. Ada Allah semua. Yang tajuk dan semuanya duha minta. Dan ni harapan dia dalam keluarga sebaik nak macam mana tolong keluarga apa nak tolong keluarga, tolong mak dia. Syukri turut merakamkan penghargaan atas pengorbanan semua pihak termasuk guru-gurunya dan berharap kejayaan itu akan dijadikan inspirasi oleh 2 lagi adiknya. Sekian bingkisan dari Kedah. Daftar suntikan vaksin. Penuhi janji temu anda. Lindung diri, lindung semua. Kembali kepada rakan penyampai, silakan. Terima kasih Nur Sila. Baik, berita wilayah berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Benar sangat hari ini. Hang apa cita? Penat, RCKV kan ada. Wow! Oh, memang betul lah. RCKV ni bagi kita tenaga. RCKV memberi anda tenaga. Program Mari Pakat Cocok Vaksin itu inisiatif Pusat Khidmat Amal dan Aktiviti Masyarakat Ketere untuk turun padang mendekati seterusnya mengajak masyarakat khususnya di luar bandar untuk divaksin. Dilaksana bersama UMNO bahagian Ketere, kaunter pendaftaran bergerak itu memfokuskan kawasan tumpuan ramai seluruh Parlimen Ketere selain turut bergerak dari rumah ke rumah untuk mengagihkan borang pendaftaran vaksin secara manual. Menurut penasihat program Saifuddin Muhammad, sambutan diterima amat memberangsangkan dengan lebih 1,000 permohonan berjaya dikumpul sejak digerakkan semalam. Bila kita turun ke kampung, kita tahu bahawasanya orang kampung ni dia tak tahu nak daftar macam mana. Dia tak ada smartphone, dia tak ada online. Nak buat, kebanyakan mereka ni yang berumur 60, 70, 80 ni tak ada. Yang ada telefon pun telefon yang biasa saja. Yang tak boleh daftar. Ada yang nak daftar, kadang-kadang ada yang nak tak daftar.
Ada yang hidup sendiri, tak ada anak. Jadi mereka ni perlukan pertolongan. Turut disediakan kemudahan pengangkutan bagi penduduk yang tidak mempunyai kenderaan untuk ke pusat pemberian vaksin. Inilah program yang amat bagus untuk orang kampung menyertai pendaftaran untuk mendapatkan vaksin. Sebab dengan cara lain payah sebab orang kampung dia jiwa lain. Cara macam ni amat-amat berkesan. Dia kerajaan akan dapat matlamat dia, akan capai matlamat dia. Saya menyuruh kepada masyarakat Melaka khususnya, amnya kepada rakyat Malaysia lah, sertailah vaksinasi. Anggaplah pelindung diri anda. Anda melindungi diri anda melindungi keluarga anda, melindungi masyarakat anda. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah komited memastikan 80% daripada penduduk di kawasannya mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19. Kerana itu, 200 sukarelawan skuad Ambil Cakna ke Tengah digerakkan bagi membantu golongan berkenaan. Pengerusi Ketengah Senator Datuk Razali Idris berkata terdapat 70,000 penduduk di 3 kawasan dalam wilayah itu layak menerima vaksin. Menjelang penghujung Ogos, beliau mensasarkan kesemua penduduk terlibat selesai mendaftar dan menerima 2 dos vaksin COVID-19. Sejak program skuad Ambil Cakna ke Tengah dipergiat minggu lalu, jumlah penduduk pedalaman yang mendaftar meningkat kepada 45% berbanding sebelum ini hanya 10%. Ambil kesempatan dalam wilayah ke tengah, kita susun dan kita buat dan secara manual, tak boleh register, line tak ada, kita manual. Kalau line ada sikit, kita guna mobile internet. Dan kita nampak ada pergerakan, sekarang ni dah meningkat kepada 40%. Dan sebenarnya dia bukan setakat yang tak ambil vaksin langsung. Ada juga yang dah ambil vaksin 1 dos, next tak. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK tidak sesekali mengenepikan mereka di pedalaman. Walau di mana sahaja mereka berada dan walau sesukar mana pun penempatan mereka diakses, petugas kesihatan tetap menjadikan mereka keutamaan. Di Sabah, Pejabat Kesihatan Kawasan Kinabatangan giat melaksanakan program imunisasi COVID-19 secara bergerak kepada penduduk. Ia turut merangkumi kawasan perkampungan terpencil yang jauh dari fasiliti kesihatan. Terlibat sama dalam program ini Klinik Jeroko Ladang Hap Seng, Jalan Jeroko, Kinabatangan dengan memberi suntikan vaksin jenis Sinovac dos pertama kepada 250 penduduk. Laporan wartawan Wan Hizwah Ahmad. Mula dilaksanakan sejak 2 minggu lalu. Ia bertujuan memastikan semua individu dalam daerah ini mendapat vaksin. Petugas kesihatan akan mendaftar dan memberi suntikan vaksin kepada mereka secara terus dengan memfokus warga negara, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik. Pelaksanaannya dibantu Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Kinabatangan, antaranya Angkatan Pertahanan Awam APM. Program Turun Padang ini mendapat sambutan menggalakkan berbanding program sama yang dilaksana di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Untuk aktiviti outreach ini, saya mendapati bila kami turun ke lapangan sendiri, sambutan lebih baik berbanding dengan yang kami jalankan di PPD, di Pejabat Pendidikan Daerah. Kami punya pusat pemberian vaksin. Sebab dengan aktiviti lapangan ini sebenarnya kami dapat memberikan sendiri penerangan yang lebih jelas kepada individu-individu yang mungkin sukar untuk mendapat informasi yang tepat. Sebenarnya vaksin ini pada pengalaman kita, vaksin ini adalah selamat dan kita akan menjalankan saringan kesihatan terlebih dahulu kepada bakal penerima vaksin ini untuk memastikan keadaan mereka ataupun status kesihatan mereka berada pada tahap yang optimal sebelum mereka menerima vaksin.
Sebagai kesinambungan, program sama akan diadakan di beberapa kampung terpencil dengan menggunakan logistik pengangkutan air. Antaranya di Kampung Abai, Tundun Bohangin dan Seri Ganda serta beberapa kawasan ladang lain. Dengan perjalanan yang jauh ke setiap lokasi pemberian vaksin, keselamatan dan kualiti vaksin amat dititikberatkan. Untuk keselamatan dan vaksin ini, kami membawa vaksin ini di dalam satu bekas yang kita panggil vaksin carrier dan kita memantau suhu vaksin itu sentiasa berada dalam suhu yang stabil lah. Tidak melebihi daripada suhu yang telah ditetapkan. Kita juga merancang perjalanan kita di mana kita boleh mendapatkan backup untuk terutamanya contoh macam bekalan frozen ice pack. Sasaran ditetapkan untuk peak bagi daerah Kinabatangan ialah seramai 173,300 orang. Setakat ini kira-kira 2.7% atau lebih 4,000 orang sudah menerima vaksin di daerah ini. Manakala seramai 24,000 orang telah mendaftar untuk program outreach. APM turut komited membantu pejabat kesihatan dalam meningkatkan pendaftaran PIK dan pelaksanaan pemberian vaksin. 4 lokasi pendaftaran vaksin turut dibuka di Setko Luar, Setko Dalam, Bukit Garam Point dan di Kampung Batu Putih untuk memudahkan warga Kinabatangan mendaftar. Kita mempermudahkan. Tim-tim APM bersedia membantu warga Kinabatangan. Datang saja ke tempat tadi, kita akan bantu untuk pendaftaran dan sekiranya anda telah daftar, kita tunggulah. Tuan-tuan tunggu untuk panggilan suntikan. Dalam pada itu, masyarakat di Ladang Hapseng dan Ladang Berhampiran menyambut baik pelaksanaan program outreach ini yang memudahkan dan menjimatkan masa mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin tanpa perlu keluar ke pekan. Alhamdulillah, sangat memudahkan. Kalau mengikut saya, kami akan turun esok ke bandar untuk divaksin. Oleh kerana KKM naik ke Jeroko, kami agak senang hatilah. Kepada yang di luar sana, ayo kita ramai-ramai untuk menerima vaksin. Jangan takut, jangan gentar. Kerana ia tiada memudaratkan. Alhamdulillah, saya sudah suntik. Syukur. Macam biasa saja, okey. Okey, di Jeroko ni dia di pelbagai tempat hadir di sini. Jadi kami telah maklumkan lebih awal kedatangan KKM untuk mendapatkan suntikan. Sangat menggalakkan sebab apa? Memudahkan kami di sini. Masyarakat sebab di Jeroko ni agak pedalaman. Jadi berbanding kalau kami keluar lagi ke Datuk, kita Kinabatangan, ambil masa dan perjalanan. Pejabat Kesihatan Kawasan Kinabatangan bersama dengan CITF Kinabatangan laksanakan inisiatif turun ke kawasan terpencil di daerah ini untuk mendaftarkan dan juga memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada penduduk di kawasan ini. Usaha ini bukan sahaja dapat memastikan dan juga memudahkan penduduk untuk mendapatkan suntikan vaksin, malah seterusnya memastikan kelancaran suntikan vaksin COVID-19. Program imunisasi COVID-19 berjalan dengan lancar dalam usaha membentuk imuniti kelompok dan sekaligus membendung penularan pandemik COVID-19 di negara kita. Wan Hizwa Ahmad, RTM. Masih belum terlambat untuk kita meraihkan kejayaan kecermilangan pelajar Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Tim kami di Terengganu bertemu Wan Muhammad Firdaus Wan Khalid yang dinobatkan sebagai calon cermilang berkeperluan khas negeri itu. Nyata kekurangan pada diri bukan penghalang untuk mencipta kejayaan dalam peperiksaan. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai Kemaman ini mengetahui keputusan SPM melalui pengetua sekolah berkenaan Tengku Syahri Tengku Dahlan. Beliau merupakan pelajar yang tinggal di asrama dan sentiasa mendapat keputusan cemerlang. Saya berasa amat bersyukur dengan keputusan SPM 2020 saya, iaitu 7A+ dan 2A solid. Sahabat saya ucapkan. Jadi kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, terima kasih kami ucapkan, dan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kemaman juga ucapan yang berterima kasih kami ucapkan, kepada guru-guru dan juga kepada ibu bapa Wan Muhammad Firdaus juga ucapan yang berterima kasih di atas kejayaan yang kita capai.
Sementara itu, 2 lagi pelajar sekolah menengah imtiaz Yayasan Terengganu Kemaman turut memperoleh keputusan cemerlang. Muhammad Afif, Muhammad Nasir dan Muhammad Amar Firdaus Arizal memperoleh 10A tambah, 1A dan 1A tolak. Mengakui berdepan pelbagai cabaran, namun mereka bersyukur menerima keputusan cemerlang. Kedua-duanya juga telah khatam 30 juzuk Al-Quran semasa di tingkatan 3. Mungkin pada English saya kurang sikit. Jadi saya rasa kejayaan ini adalah bukan kejayaan saya seorang, iaitu kejayaan seluruh calon SPM di Malaysia ini, kerana kami juga terpaksa menghadapi kekangan dalam waktu PKP ini dengan belajar kelas online yang sangat menyukarkan untuk mencari rangkaian internet dan sebagainya. Saya acap kali mengajukan soalan kepada guru-guru sekiranya kurang faham tentang perkara yang telah disampaikannya. Saya juga mencari suasana yang tenang dan kondusif jauh dari pemandangan ahli keluarga. Tidak dilupakan, rakan-rakan saya juga turut membantu saya dengan mengadakan study group. Selain itu, saya juga sentiasa meminta nasihat daripada ibu bapa saya untuk meningkatkan motivasi diri. 18,743 calon menduduki peperiksaan SPM 2020 di 169 pusat seluruh Terengganu tahun ini. Berita sukan. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho menerima kekalahan 1-2 bertemu Vietnam dengan hati terbuka dan tidak mahu menuding jari kepada mana-mana pihak. Sebaliknya, beliau memuji persembahan yang dipamerkan pemain dan meminta mereka fokus kepada perlawanan seterusnya menentang Thailand. Cheng Ho mengakui pastinya terdapat insiden yang boleh dipertikai, namun perkara tersebut berlaku sangat pantas dan pengadil telah membuat keputusan yang tidak memihak kepada Malaysia sehingga menyebabkan Harimau Melaya tewas tipis di tangan Vietnam 1-2. Mahu melupakan detik hitam tersebut, Cheng Ho menuntut anak-anak buahnya fokus kepada aksi seterusnya bagi mengintai peluang ke Piala Asia. We also have the chances. We also attack. I think both teams also playing very open, try to get a positive result. Of course, unfortunately, we concede the soft goal from the set pieces corner and the penalty. That is the game that we didn't win the game. Of course, I still strong believe that my players playing well today and. We have to step up another performance of playing against Thailand. We need to be focused for the next match against Thailand. Malaysia dan Thailand kini berkongsi 9 mata dalam kumpulan G, namun Thailand berkelebihan 1 gol. Tingkatkan keserasian ketika mengawal permainan. Itu yang diungkapkan bekas jurulatih bawah 15 tahun kebangsaan P. Maniam. Ia jelas dipamerkan anak-anak buah Cheng Ho yang melakukan kesilapan kehilangan kawalan bola ketika menyerang kubu Vietnam. Namun beliau turut memuji semangat juang yang tinggi dipamerkan Harimau Melaya sehingga wisil penamat. Bezaan ketara Harimau Melaya dalam perlawanan tersebut adalah keberanian dan keyakinan ketika melancarkan serangan, biarpun terdapat sedikit kekurangan dalam mendapatkan penyudah. Dengan Thailand, pasukan Malaysia harus mencipta banyak peluang untuk jaringkan gol. Sambil itu, kalau mereka tengah buat defend, 11 player kena turun bawah, kena buat defending. I think that's important lah. We must work as a team together. That means attacking, everybody push up, we compact, we try to score goal, we kita. Kalau kita defend, kita mau semua pemain turun bawah buat. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP PKP, amalkan PKP kendiri. Jangan tularkan berita palsu, cari informasi mengikut saluran yang betul dan sahih. Saya Farhana Bila Fakhrazi, jumpa lagi.